Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Insya-Allah kita terus menyambung kepada pembelajaran kita daripada halaman 241 dan tuan-tuan beri perhatian, jangan bercakap, kita beri perhatian dalam program kita pada hari ini untuk sama-sama kita dapat maklumat, dapat manfaat yang amat besar daripada halaman 241. Hari ini kita bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Alhamdulillah. Sihat, sihat Ustaz. Alhamdulillah ya. Kita dah nak teruskan Ustaz ya kisah betul, Nabi Yusuf, dan kisah ini dia kalau tengok movie Ustaz ya, dia kalau boleh kita fokus betul, kepada movie tersebut betul, ya. Dan lebih daripada itu dia kadang-kadang ada dulu waktu di asrama kan, kalau tengok movie tu ada seorang dua tu yang cakap ni siapa ni, dia tu dia nanti dia kena bunuh dia kena dia bising sangat. Betul. Kita kata tolong senyap dan moga-moga tuan-tuan dengan fokus tuan-tuan pada hari ini membuka halaman 241, kita doakan Allah berkati. Amin. Dan kita sudah membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi Ustaz ya. Kita mulakan dengan doa tambahan kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita lihat sinopsis halaman 241, iaitu pada ayat yang ke-44 hingga ayat 49, sambungan takwil Nabi Yusuf tentang mimpi raja ya, yang di mana dipersoalkan oleh raja tentang mimpi tersebut, dan disambung pada ayat 50 hingga 52 ya, respons raja terhadap takwil Nabi Yusuf dan perintah mengeluarkannya daripada penjara serta penolakan Nabi Yusuf untuk keluar dari penjara sebelum terbukti kebenaran tentang isu tentang bagaimana peristiwa Imra'atul Aziz yang menggoda Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf terperuk di dalam penjara Ustaz ya. Jadi ini adalah babak yang menarik ya, bagaimana kisah Nabi Yusuf, dan kita ingin membaca bermula daripada ayat 44 hingga ayat 49 dahulu untuk sama-sama kita melihat bagaimana peristiwa ini disusun oleh Allah untuk kita ambil pelajaran. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Ibu ayah, mudah-mudahan terus dikurniakan kesihatan, dikurniakan kekuatan, kesabaran dan juga pengharapan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, yang mana kalau kita melihat secara asasnya atau secara umumnya surah Yusuf ini kita melihat bagaimana mengadunya seorang ayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Yaqub alaihi salam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran kesusahan dan kesedihan yang beliau hadapi. Jadi hari ini kita nak melihat ataupun kita nak ulang kaji, kita nak belajar ayat ke-44 hingga 49 dulu Ustaz. Ya, betul. Separuh masa pertama. Separuh masa pertama ni kita lihat dulu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah kita cuba bacaan kita pada permulaan ini kita cuba dengan bacaan murattal nahwan kita cuba murattal nahwan. Lama dah tak baca nahwan ni Ustaz. Ya. Tak cubalah. Cuba. Okey. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 44 hingga 49 menyambung kepada kisah kita yang kita dah bincang semalam Ustaz ya, bila ditanyakan kepada al-mala' ya, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya ya in kuntum li ru'ya ta'burun, iaitu al-malik, raja pada waktu itu. Dia bertanya kepada malak. Malak ini adalah orang-orang yang berada di sekitar raja, tukang penasihat Ustaz ya. Yes, jadi tukang penasihat ini sebagaimana kita bincang semalam, dia biasanya adalah yes man. Ya, yes man. Semua boleh ya. Pasal apa? Kalau katakan dia kritikal, dia akan dianggap seperti tidak taat. Tetapi sebenarnya taat tidak semestinya tidak berbeza pendapat. Maka apakah perangai yang mereka tunjukkan dalam ayat 43 semalam? Mereka membalas jawapannya pada ayat 44. Mereka menjawab itu adalah mimpi yang kosong. Ada perkataan ru'ya kita belajar semalam, tetapi hari ini penggunaan perkataannya adalah ahlam. Ahlam ni Ustaz ya adalah mimpi, tapi mimpi yang buruk ataupun mimpi yang kosong, yang tidak membawa manfaat. Jadi mimpi ahlam ini tidak ditafsirkan ya, tetapi kalau katakan ru'ya, maka itulah yang boleh ditafsirkan. Itu sebabnya dalam hidup kita ni ada mimpi yang ru'ya,
ada mimpi yang tahap ahlam. Ya, maka kita kena bezakan, itu ilmu yang tersendirilah yang perlu kita tanya kepada orang yang pakar. Maka al-malak ini bukan pakar, tetapi mereka kata adghath ahlam, dia beri jawapan juga walaupun dia tak tahu, tapi dia tetap beri jawapan. Wama nahnu bitawilil ahlami bialimin. Dia menyatakan bahawa kami tidak mampu mentakwilkan mimpi itu terjemahan, tapi sebenarnya kalau ikut spesifik bialimin ini, dengan ilmu kami ini sebenarnya tak bolehlah kami nak takwilkan. Ya, itu sia-sia je. Betul, tapi dia dah bagi jawapan awal-awal. Itu adalah adghath, sesuatu yang kosong, tak ada erti dengan ilmu yang mereka ada. Maka berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, siapa? Iaitu yang masuk penjara tu, Ustaz. Kan seorang tuang air, ya, tukang minum, satu lagi yang kena salib. Jadi yang ini selamat daripada dua orang itu. Waddakara ba'da ummah. Dia teringat, kan, dia teringat, ini tafsir mimpi ni dulu aku ada mimpi dalam penjara tu, ada pakar. Subhanallah. Dia teringat. Kan, dia dah lupa dah lama dah ni. Dan kalau kita ikutkan kepada sejarah, kalau istilah bid'ah sinin itu Ustaz, sekitar 7 tahun Nabi Yusuf meringkuk dalam penjara. 7 tahun. 7 tahun itu pasal apa? Pasal yang kawan ini dia terlupa yang nak pergi beritahu kepada al-Malik, kepada raja, sebenarnya orang tu ya, itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia dah ingat, maka dia cakap pada al-Malik, ana unabbiukum bitawilihi faarsilun. Aku akan beritahu kamu, ya, kepada kamu semua takwil mimpi ini, maka hantarkanlah aku, izinkan aku, pasal dia orang yang kira beri air Ustaz, kan. Jadi kena minta izin daripada raja untuk dihantar ke penjara bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf. Maka pada ayat yang ke-46 itu sampai saja kamera terus Ustaz, masuk ke penjara. Yang memberi air itu bercakap, Yusuf. Terus dia panggil Yusuf, ayyuhas siddiq, wahai orang yang dapat dipercayai, aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'un sumbulatin wa khudrun wa ukhra biyabisan. Panjang Ustaz. Subhanallah. Tak ada tanya apa khabar, assalamualaikum ke apa ke, tak ada, ya. Terus saja. Ya, tidak ada selamat pagi ke apa, terus Yusuf, kan, wahai kawan. Tapi dia adalah ayyuhas siddiq itu sebagai tanda bahawa dia menghormati kepada Nabi Yusuf. Macam orang lah nak pergi minta fatwa daripada mufti, nak tanya ustaz, tak adalah cakap, ustaz sebenarnya saya masalah ini ni, bawa bertenang. Ayyuhas siddiq itu maksudnya yang si individu ini dia memanggil dengan gelaran yang mulia, memuliakan kepada Nabi Yusuf. Terus masuk pada topik, tolong beritahu. Tapi perasan kalau kita tengok istilahnya aftina Ustaz, ya. Betul. Aftina maksudnya terangkan kepada kami rakyat Mesir ini. Subhanallah. Yang tanya ni sebenarnya siapa Ustaz? Raja, betul. Tapi bahasa dia ni aftina, terangkan pada rakyat Mesir ini. Nak ceritanya ialah dia nak dapat jawapan, betul, kan? Lepas tu dia nak beritahu pada al-Malik, nanti yang dapat nama siapa? Dapat nama dia. Betul. Kan? Jadi pada waktu ini dia cerita, dia cakap fi sab'i baqarat, ada 7 lembu yang gemuk dimakan oleh 7 lembu yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 dan yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Menariknya, apakah disiplin yang perlu ada pada tafsir mimpi ini, yang utusan ini, ialah dia jujur Ustaz. Jujur, dia beritahu sebiji-sebiji apa yang disampaikan oleh raja itu. Sebab panjang sikit tu. Betul. Ya, kalau tidak, kalau kita nak pendekkan, dia kata ada 7 ekor lembu gemuk makan 7 lembu kurus. Dah. Berhenti situ. Jadi menyebabkan Nabi Yusuf pun tidak dapat mentakwilkan mimpi tersebut dengan cara yang tepat. Ya, tetapi bila dapat maklumat itu secara sempurna, maka mudah untuk Nabi Yusuf memberikan takbir pada ayat 47 tersebut. Tapi masih lagi di hujung itu perkataan beliau, pemuda tersebut, ilan nas arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun, agar aku dapat kembali kepada seluruh manusia umat Mesir, agar aku dapat beritahu kepada mereka agar mereka bertahu. Jadi dia ni pasal pernah jadi masuk penjara. Betul. Jadi dia ni ada kemahiran macam
sikitlah kan. Padahal sebenarnya kalau dia cakap ini raja yang nak tahu, lebih tepat. Betul. Tapi dia beritahu dalam konteks yang begini untuk kita memahami psikologi bagi orang yang pernah buat jenayah Ustaz ya. Ialah dia bahagian apa? Corner dan nak mengaitkan ataupun nak mendapatkan pengaruh orang ramai itu, dia akan cakap kita mesti ambil duit ini agar kita dapat bantu rakyat. Kan, kita buat projek ini agar kita dapat bantu orang-orang miskin. Itu adalah perkataan orang-orang yang cunning ya, kecuali apabila ianya diteraskan kepada kebaikan. Maka ayat 47 kita nak baca sekali lagi Ustaz ya. Jawapan daripada Nabi Yusuf ya, silakan Ustaz. Baik, subhanallah, menarik Ustaz. Kalimah-kalimah pun agak mencabar Ustaz ni. Betul. 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Ya. Jadi betul. Jadi memang kena, saya pun baca tadi berhati-hati juga. Kena berhati Ustaz. Berhati-hati. Jadi kita nak ulang bacaan kita Ustaz. Ayat yang ke-47 Ustaz. 47. Okey, sahabat-sahabat Al-Quran, kita sama-sama baca ayat ke-47 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 47, Nabi Yusuf berkata, agar kamu bercucuk tanam 7 tahun ya, agar kamu bercucuk tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu membiarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Illa qalilam mimma ta'kulun. Jadi kalau kita perasan Ustaz ya, dalam jawapan ini Nabi Yusuf ada akhlak yang amat mulia. Subhanallah. Ayat ni tak nampak macam ada ayat mulia, akhlak mulia tak nampak sangat kan. Betul. Tetapi sebenarnya tengok cara Nabi Yusuf menjawab. Qala tazra'una 7 sinina da'aba, iaitu kamu tanamlah 7 tahun secara terus menerus, secara bersungguh-sungguh. Nabi Yusuf tak ada pula tanya, kau lupa aku tak ada cakap begitu. Sepatutnya boleh je kan. Sebenarnya boleh. Aku tak nak beritahu kau. Kalau dulu kan Nabi Yusuf beritahu pasal Allah, pasal dakwah apa sebagainya. Kali ini sepatutnya kalau Nabi Yusuf ni mementingkan diri, ya, kerana yang penting saya, bukannya kepada dakwah apa sebagainya, mungkin dia akan cakap kau lupa aku sekarang susah baru nak cari aku ya, orang Mesir ni memang begini. Dia tak cakap begitu, tetapi terus saja memberi jawapan. Ini akhlak yang amat mulia pada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dengan sebab akhlak, dengan sebab ilmu Nabi Yusuf ini, maka Nabi Yusuf dimuliakan. Subhanallah. Dan perkongsian, dan nanti kita tengok daripada Al-Qurtubi, daripada Ibnu Atiyah, dia menyatakan dengan sebab handsome Nabi Yusuf dipenjarakan. Masya-Allah. Dengan sebab ilmu dan juga sebab akhlak Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri. Di situ pelajaran subhanallah ya, yang perlu kita beri perhatian pada adik-adik. Ada yang kata bahawa saya nak buat pembedahan kan, saya nak pakai, nak beli barang untuk mencantikkan, menghandsomekan saya, nak okey, itu tak ada masalah Ustaz ya, tetapi baik ambil lebih lagi untuk mendalami ilmu, untuk membaiki akhlak, kerana itu yang mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam. Maka jawapan daripada Nabi Yusuf ini, dah tanam da'aba secara berterusan. Kemudian apa yang perlu dibuat ialah fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Boleh guna pada waktu 7 tahun itu, tetapi sedikit sahaja untuk makanan. Kemudian akan datang 7 tahun lagi. Mula-mula 7 tahun okey, 7 tahun lagi akan berada pada istilah sab'un shidad ya, 7 tahun yang amat sulit. Maka makanlah apa yang ada sebelum itu, kecuali apa yang kamu perlu simpan,
kemudian pada ayat 49 diceritakan tentang ba'da dzalika amun, ya. Amun iaitu apa istilahnya, 1 tahun. Ya. 7 tahun bagus, jadi simpan, buat simpanan. Jadi maksudnya gandum itu jangan dikeluarkan, letak pada dia punya tangkai dia itu. 7 tahun susah gunakan, dan tahun ke-15 adalah tahun yang yughathun nas wa fihi ya'sirun, iaitu diberi siraman hujan dan kemudian mereka akan memerah hasil-hasil anggur dan sebagainya. Maksudnya amat mewah pada tahun yang ke-15. Jadi ini cycle ekonomi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf yang perlu diambil perhatian oleh orang pada waktu itu dan juga zaman sekarang, Ustaz. Kita kena ada simpanan. Ada yang cakap dalam syarikat kita kena ada simpanan 6 bulan, kan? Tapi ada satu cadangan tu kena ada bekalan sampai 7 tahun. Lepas tu kalau ada masa inflasi ataupun meleset 7 tahun, okey. Dan kemudian tahun ke-15 itu kita akan dapat tahun yang terbaik. Boom. Kerana teori ekonomi ini dia sentiasa berubah, dia sentiasa ada up and down-nya tadi. Maka dalam hal ini jawapan Nabi Yusuf, ya, memberi jawapan terus sahaja disampaikan oleh yang penuang air tersebut kepada raja. Apa balas raja? Ya, bila dah dengar perkara yang disampaikan tu, dia dengar, nah, ya, kau punya jawapan ke ni? Kan nampak gaya macam kau ni tak mampu nak, bukan calang-calang jawapan ni. Betul. Kita saksikan ataupun kita dengarkan apakah kisah selanjutnya. Selepas kita lihat dahulu perkataan pilihan kita, iaitu perkataan hari ini adalah halama, bermimpi, ya, dan mimpi ini yang dimaksudkan di sini adalah mimpi yang negatif ataupun buruk ataupun tidak ada makna. 21 kali diulang di dalam al-Quran, dan bila bercakap tentang mimpi ini, ada mimpi yang ada makna, ada mimpi yang tidak ada makna. Ia memerlukan ilmu, dan ilmu inilah yang dikuasai oleh Nabi Yusuf. Selain daripada Nabi Yusuf menguasai ilmu ahadith, iaitu mampu untuk menyusun perkataan dan juga berstrategi dalam kehidupan. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, bertemu kembali kita. Hari ini kita berada di istana pula. Pasal ni kisah ni subhanallah, daripada istana turun ke penjara. Bagaimana keikhlasan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, akhlak yang ditampilkan oleh baginda, subhanallah. Padahal boleh je letakkan syarat. Boleh saya takwil, keluarkan saya dulu atau bawa saya. Tapi ikhlasnya Nabi Allah Yusuf, subhanallah, Allah Subhanahu taala atur bagaimana selepas itu. Macam nak tadabbur pula. Sila di sini. Boleh, insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di halaman 241. Kita dalam perjalanan menuju ke halaman 604. Berbagai ombak dan duri, cubaan, cabaran, ujian kita, tapi Allah Subhanahu wa taala masih lagi permudahkan kita, kurniakan kesempatan kepada kita untuk melihat ayat demi ayat daripada Al-Quran. Ada yang sahabat-sahabat kita yang saban hari bersama dengan Al-Quran, Ustaz, tapi kembali dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu masa nanti giliran kita pula. Jadi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akhir hidup kita husnul khatimah, pemergian ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita nak menyambung, Ustaz. Semalam kita pun dah kongsi tentang tajwid, hukum mat. Hari ini kita nak melihat lagi tentang hukum mat yang kita nak kongsikan pada hari ini dengan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian.
iaitu tentang harakat dia. Tentang harakat dia, berapa harakat kita nak baca ataupun penerangan dia. Insya-Allah kita lihat. Yang pertama, harakat adalah ukuran panjang bagi nada suara ketika melafazkan bacaan. Yang kedua, istilah harakat hukum mad terbahagi kepada 5 bahagian. Ada 5 bahagian. Yang pertama, 2 harakat disebut qasr. 2 harakat disebut qasr ataupun al-qasr. Kemudian 3 harakat disebut fuwaiqul qasr ataupun fuwaiqul qasr. 3 harakat. Yang keempat, yang seterusnya 4 harakat disebut tawassut. Tawassut. Yang seterusnya 5 harakat disebut fuwaiqu tawassut, dan yang kelima, bahagian yang kelima iaitu 6 harakat disebut isba' ataupun mad. Subhanallah, banyak sekali istilah-istilah dia Ustaz. Kita selalu dengar ataupun kita selalu perhatikan, kita tahu mat adalah mat wajib, mat jaiz, kan. Ini kadar harakat dia disebut al-qasr, fuwaiqul qasr, ataupun disebut 4 harakat disebut tawassut, 5 harakat disebut fuwaiqul tawassut, 6 harakat disebut isba'. Yang kita selalu jumpa 2 itulah 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Sebab tu kalau 3 harakat Ustaz, dan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, pernah saya ditegur juga ketika belajar, kita baca lebih. Contoh mat asli yang 2 harakat itu baca lebih. Jadi Tok Guru kata fuwaiqul qasr atau fuwaiqul mad, mana saya telah menambah 1 mat jadi 3. Jadi tak nak. Dan fuwaiqu ni maksudnya tambah sikit. Kalau bahasa Terengganu kampung saya Ustaz Fazrul, dia panggil puik. Puik ni maksud dia sikit, puik sikit. Maknanya bermaksud sikit. Jadi dalam 2, kalau lebih sebab tu dipanggil fuwaiqul qasr. Maknanya lebih mak tu 2 harakat, jadi 2.5 ataupun 3 harakat di puik ataupun fuwaiqu. Jadi lebih kurang macam fuwaiq. Puik maknanya dekat dengan bahasa ada kaitan dengan Arab dah ni. Bahasa Terengganu bahasa yang kedua selepas bahasa Arab. Bergurau je tuan-tuan, jangan marah. Maksudnya fuwaiqu tadi tu dia lebih, maknanya 3 ataupun 5 tadi kan. 5 harakat. Kena hati-hatilah dalam bacaan kita. Itu pentingnya berguru Ustaz, bertalaqi, sama ada secara fizikal belum ada lagi, belum boleh lagi. Secara online sekarang ini boleh, boleh ikuti mana-mana pengajian. Pagi ke nak belajar, pagi ada, atau malam atau petang terpulang, yang penting ada masa kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sekian dahulu untuk ringkasan tadi harakat Ustaz ni. Hari ni harakat. Saya pun pertama kali tu dengar istilah yang ada, yang tahu je point fuwaiqul qasra apa sebagainya kan. Tapi mudah bahasa kita ni 2 3 4 5 6 harakat Ustaz ya. Okey, untuk sama-sama kita kena belajarlah Ustaz ya, pasal disebabkan kalau mujawwad ataupun tartilnya apa sebagainya, cara 2-3 harakat dia berbeza kan? Betul Ustaz. Okay, jadi insya-Allah sama-sama kita teruskan lagi tuan-tuan, dan kita nak menyambung pada ayat 50 hingga 52. Apakah yang berlaku ya selepas daripada pertemuan Nabi Yusuf ataupun yang utusan tadi itu yang menuangkan air tadi itu kepada Nabi Yusuf, telah pun ditafsirkan berita sampai kepada Al-Malik. Al-Malik ini maksudnya raja pada waktu itu. Al-Aziz, penguasa yang berkuasa pada waktu itu. Jadi mari sama-sama kita baca ayat 50 hingga 52. Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasih sekalian. Ayat yang kita nak baca ke seterusnya ini iaitu bermula ayat 50 sehingga ayat 52 ni. Kita perhatikan dia ada banyak di atas huruf nun itu ada sabdu. So memang kena hati-hati tuan-tuan. Aidiyahun id rawattun, Allahu akbar, khatbukun. Subhanallah. Sebab saya kira dalam separuh yang kedua ini ada banyak berkisah tentang wanita-wanita. Nanti Ustaz Fazrul akan kongsikan dengan kita. Adapun kita cuba baca dulu ayat yang ke-50 sehingga ayat 52. Kita cuba bacaan murattal jaharkah ataupun jaharkah, kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-maliku tuni bihi falamma
قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 50 hingga 52. Kita menyambung kepada apabila yang menuang air itu, ya, seorang pembantu itu kembali kepada raja menyatakan segala isi tafsir mimpi tadi Ustaz, ya. Apakah jawapan raja tersebut? Waqala al-maliku tuni, datangkanlah bihi, besertanya, datangkanlah kepadaku besertanya, iaitu apa? Bawakan Nabi Yusuf. Dah cerita ingatkan dia dapatlah dia punya apa portion dia, dapat hadiah ke apa ke kan. Ini ialah dia ada udang di sebalik mi ke, wallahu alam. Tetapi akhirnya si al-malik kata rasanya ini bukan jawapan kamu ni kan, kamu tak mampu nak fikir sampai tahap begini. Maka dibawakan falamma ja'ahur rasul, telah datangnya rasul, ya, kembalilah kepada tuanmu, ya, ayat yang ke-50 itu. Utusan itu datang kepadanya, Nabi Yusuf berkata, ya, datang rasul ni bukan rasul Nabi Muhammad ataupun ni, ya, rasul ini adalah utusan daripada raja, minta kepada Nabi Yusuf ini untuk kembali ataupun bertemu dengan raja. Apakah kata Nabi Yusuf? Menarik Ustaz, ya. Kata Nabi Yusuf dah lama dah ni, dah beberapa tahun dalam penjara. Hari itu dah cakap dah kepada kawannya, tolong recommendkan aku untuk keluar daripada penjara, ya. Dan kali ini bila dah minta recommend, bila orang suruh keluar Ustaz, ya, kalau katakan okey sila keluar, Nabi Yusuf kata nanti kejap nanti kejap. Apakah nanti kejapnya itu? Irji' ila rabbik, kembalilah kepada tuanmu, kepada al-malik tadi, raja tadi. Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Masyaallah, ya, tolong tanya sikitlah pasal wanita-wanita yang terpotong tangan tu. Di sini ayat ini juga menunjukkan betapa Nabi Yusuf ini Ustaz, ya, takwilul ahadis ini, kemahiran menyusun perkataan, dan ahadis ini ada kaitan dengan hadatha, kesan sesuatu.
Nabi Yusuf tak cakap pasal Imratul Aziz. Yang menggoda dia adalah Imratul Aziz yang seorang tu. Tapi Nabi Yusuf dia cakap macam mana ya wanita-wanita yang terpotong tangan. Subhanallah. Apa kaitannya? Apa tanda di sebalik itu? Itu sebab takwilul hadis ini kita boleh tengok berlapis-lapis sesuatu perkara itu, dan Nabi Yusuf mempunyai kemahiran ini. Subhanallah. Dia tanya pasal apa Ustaz? Pasal yang Al-Aziz yang beli dia itu sudah menjaga dia. Betul. Dah bagi macam-macam rumah, bagi dimuliakan. Jadi dia tidak mahu memalukan si Al-Aziz. Jadi dia terus saja cakap bukan wanita Al-Aziz, isteri Al-Aziz yang seorang itu, tetapi tanya pasal wanita-wanita yang terpotong tangan. Jadi yang terkesannya ialah kepada Al-Aziz yang lain, penguasa yang lain yang tidak pun memberi kemuliaan kepada dia, kan? Tak pernah pun memberi bantuan. Jadi orang ini boleh diberi perhatian. Maka inna rabbi bikaidihinna alim, ya, di hujung itu Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Siapa mereka? Mereka itu adalah niswah, wanita-wanita itu. Wanita-wanita itu di balik mereka ada suami-suami mereka, ahli politik pada waktu itu, yang mempunyai perancangan. Betul. Perancangan pasal nak tutup nama, ya, nanti susah, nanti habislah saya tak naik pangkat. Maka dia tutup dengan menghantar Yusuf pergi ke penjara. Jadi ini Nabi Yusuf, Ustaz. Betul. Terus kata tak apa, saya tak nak keluar lagi, tolong beritahu dia lagi. Jadi komentar daripada Ibnu Atiyah dalam tafsir Qurtubi menyatakan Nabi Yusuf tidak mahu keluar kerana apa? Kerana kalau Nabi Yusuf keluar, Ustaz, ya, jadi menteri, apa jadi, Ustaz? Ya. Mestilah. Betul. Kesannya Nabi Yusuf nanti lah dia tu yang menggoda isteri Al-Aziz, lepas tu jadi menteri. Apalah pemimpin akan dikecam oleh rakyat Mesir pada waktu itu. Betul. Jadi Nabi Yusuf dah berfikir dah, kalau dia tak bersih nama, tak payahlah nak naikkan dia. Bersihkan dulu nama. Jadi ini strategi banyak. Dalam satu ayat yang pendek itu ada banyak perkara yang dirakamkan dalam kisah ini. Maka qala dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, terus dia kamera terus kepada wanita-wanita tersebut, iaitu apa? Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, ya, iaitu mereka berkata maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Isteri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dah mula nak terbuka kes, Ustaz, ya. Insya-Allah. Al-Malik tanya pada Al-Aziz. Betul. Al-Aziz panggil semua isteri-isterinya. Isterinya pergi panggil kepada perempuan Imratul Aziz yang seorang tersebut. Jadi semua teng, ya. Tapi sebenarnya semua berkait. Betul. Ya, semua berkait dalam komplot tersebut. Maka yang isteri Al-Aziz bercakap, al-an, sekarang telah jelas, al-haq, akulah, ya, perempuan itu yang menggoda an-nafsi wa innahu laminas sadiqun. Amazing. Ya. Amazing, subhanallah. Nabi Yusuf digelar sebagai sadiqin, adalah orang yang daripada golongan orang-orang yang benar. Subhanallah. Kami ni yang bersalah. Ya. Jadi ini yang berlaku. Kesannya nama Nabi Yusuf dibersihkan. Kesan daripada itulah yang membawa kepada babak seterusnya, Ustaz, ya. Tapi kita nak baca ayat 52. Conclusion, kesimpulan daripada Nabi Yusuf untuk sama-sama kita faham. Amat penting ayat 52 ini, kita baca bersama, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Ahsanal qasas. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak baca penutup ayat di halaman yang ke-241 ini. Kita cuba baca ayat yang ke-52 bawah sekali, insya-Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Sadaqallahul azim.
Nabi Yusuf berkata yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahawa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah dan bahawa Allah tidak meredai tipu daya orang-orang yang melakukan khianat. Ada dua bahagian Ustaz ya, kita boleh ambil pelajaran. Yang pertama, Nabi Yusuf nak beritahu tak nak keluar penjara, suruh bersihkan nama pasal dia amat menghormati, amat menghargai kepada Al-Aziz. Ya. Hu itu merujuk kepada yang beli dia, ya, tapi memuliakan dia kata aku tidak mahu mengkhianati beliau ketika dia tak ada, ketika dia keluar bekerja, ya, dia menjadi pembantu kan. Nabi Yusuf menjadi pembantu kepada isterinya di rumah. Dia tidak beritahu bahawa saya tidak khianat. Betul, ya, ini sebagai satu mesej yang penting, sebagai tanda kita ni menghargai seseorang. Ustaz ya, dalam hidup kita ni kita tidak khianat kepada orang lain, tidak memusnahkan amanah yang diberikan oleh orang lain. Bahagian yang kedua itu lagi menarik Ustaz. Betul Ustaz. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang membuat strategi untuk berkhianat. Subhanallah. Bermula je perkataan ini Ustaz ya, lepas ni terbongkar satu persatu. Tadi dah terbongkar peristiwa iaitu isteri Al-Aziz yang khianat, ya, maksudnya dia buat kaid, dia buat strategi nak ini itu, terbongkar. Ya, apalagi terbongkar niswah, wanita-wanita itu dia di belakang mereka ada pemimpin politik, terbongkar juga. Rupanya kami pun fail juga, kan. Siapa lagi yang buat khianat, yang pernah membuat strategi? Abang-abang Nabi Yusuf. Ya. Abang-abang Nabi Yusuf. Allah cakap, Nabi Yusuf cakap bahawa sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah memimpin kepada strategi untuk khianat. Ya. Adakah strategi untuk tidak khianat? Ada. Siapa? Itulah kisah yang kita nak sambung pada hari esok Ustaz. Masya-Allah. Kita dah hampir lupa dah sebenarnya kisah adik-beradik ni. Adik-beradik dah baru nak mula ni. Dia akan mula balik. Ya, akan keluar balik. Maksudnya kalau ada orang buat khianat, betul, buat strategi khianat, dia akan terbongkar dan akan keluar balik dalam sejarah 20-30 tahun ke depan. Ya. Dan Nabi Yusuf, adakah Nabi Yusuf ini ada strategi dan boleh ke strategi untuk tidak khianat? Masya-Allah. Itu yang kita akan saksikan esok insya-Allah. Kita tengok resolusi kita hari ini. Iaitu pada halaman ini, bina dan gunakan kepakaran, kemahiran untuk mengajak manusia kepada misi dakwah, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita belajar daripada ayat 45 sampai orang iktiraf kemahiran yang kita ada. Yang kedua, rancang secara strategik masa depan dengan membuat bekalan. Ini adalah pedoman ekonomi pada ayat 47, dan pada ayat 51 tetap atas kebenaran walaupun pahit, kerana pada akhirnya kebenaran, strategi kepada kebenaran akan terjelma juga. Kita berdoa, mohon Allah pimpin kita Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Habis babak ni nak mula komplot apa terbongkar. Habis 12 Ustaz. Oh, habis dah. Allah. Subhanallah. Subhanallah Ustaz. Baru perasan Ustaz. Habis 12 hari ni tuan-tuan kita. Allahu akbar. Besok kita masuk juzuk yang ke-13. Stay tune, jangan lupa insya-Allah taala. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah. Ibu dan ayah kami, ampunkan dosa mereka ya Allah. Kasihani mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berada di akhir juzuk yang ke-12 ya Allah. Sudah 12 juzuk kami bersama dengan pengajian ini ya Allah. Alangkah bahagianya, alangkah rahmatnya, alangkah beruntungnya, bersyukurnya kami kepadamu ya Allah. Dapat juga kami diberi kesempatan menggali dan juga mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah. Teruskan ya Allah, kurnia kemudahan buat kami untuk kami menelusuri juzuk yang ke-13 sehingga ke akhirnya ya Allah. Mudah-mudahan akhir hidup kami dengan Al-Quran ya Arhamar Rahimin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Nawa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, untuk kita terus mencontohi Nabi Yusuf, untuk terus kita mendalami ilmu dan kita membaiki akhlak kita dalam kehidupan kita. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita membina ilmu, membina akhlak, kerana itulah yang mengangkat seorang manusia di dunia ini sampai di akhirat. Tetapi fizikal kita tidak ke mana, itulah yang menyebabkan salah satunya Nabi Yusuf merengkuk di dalam penjara. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang, ulangan pada malam ini besok pagi. Esok kita akan melihat bagaimana percaturan Allah kepada kehidupan Nabi Yusuf, juga untuk kita ambil pelajaran. Dan tuan-tuan jaga keselamatan, jaga kesihatan kita misalnya dengan vaksin yang tuan-tuan sudah daftar. Tengok tarikh yang ada di MySejahtera untuk kita dapatkan, kita berusaha, dan Allah bantu pelihara bumi ini dan negara ini untuk terus kita beramal menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.